Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Waalaikumsalam sejahtera. Salam warahmatullahi sejahtera kepada wabarakatuh. semua, kepada tuan, kepada rakan-rakan usahawan. Bertemu kita kembali di sesi Soal Usahawan edisi 2 Jun 2021. Kita dah masuk, sedar tak sedar ya tuan-tuan dan puan-puan, kita dah masuk ke separuh tahun. Dan sudah pastinya banyak dugaan dan cabaran yang kita lalui. Lebih-lebih lagi bila kita masih digerunkan dengan situasi pandemik COVID-19 ini. Pada hari ini saya tak nak cerita panjang tentang isu COVID-19 ini. Di mana saya yakin apabila kita sudah mengharungi hampir 2 tahun dalam kemelut pandemik ini, pasti kita sedikit sebanyak sudah ada penawar. Sepatutnya sudah ada penawar, sudah ada rentak bagaimana untuk menangani dan bagaimana untuk survive dalam pandemik ini. Kalau yang mana tidak ada, masih belum bermula, ini masih belum terlambat, tetapi sudah pastinya tuan-tuan dan puan perlu ada rentak dan juga penawar untuk menangani pandemik ini. Walaupun bagaimanapun, tidak dapat tidak, sejauh mana pun kita pergi dalam bidang perniagaan ini, tuan-tuan dan puan, saya yakin antara faktor utama untuk meneruskan satu perniagaan mahupun untuk memulakan sebuah perniagaan adalah apa? Dana ataupun modal, kan? Jadi dana ataupun modal yang kita perlukan biasanya kita bagi kepada tiga. Kita bagi kepada tiga, iaitu yang pertama modal permulaan, dan yang kedua modal kerja, modal operasi. Walaupun sedia maklum tentang semua jenis modal ni, ada yang tak bertanya, mengira modal ni memang mudah, tapi macam mana kita nak dapatkan modal tu? Macam mana kita nak dapatkan dana tu? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, sedang pendengar, jadi untuk merungkai persoalan ini, tuan-tuan dan puan, sesi soal usahawan pada hari ini, kita sangat bertuah tuan-tuan dan puan, kita didatangi oleh seorang pakar yang bakal bercerita dan bakal berkongsi pengalaman dan juga kepakaran beliau tentang bagaimana untuk mendapatkan pembiayaan, khususnya dalam projek-projek latihan. Kita tahu dalam situasi pandemik sekarang ni, projek latihan bila tidak ada seminar, tidak ada sesi latihan dan sebagainya secara fizikal. Jadi ia akan banyak boleh menjejaskan prestasi ataupun pembangunan suatu perniagaan, khususnya dalam bidang latihan. Jadi kita ada pada hari ini seorang graduan dari Bowling Green State University USA, major dalam business administration. Seterusnya beliau ke peringkat sarjana dalam IT di UPM, dan seterusnya ke peringkat Doctor of Philosophy in Management dari City University of London di United Kingdom. Panjang kiri kanan ni semua ada ni, yang lengkap dia punya dia punya kepakaran dia. Dan dari segi pengalaman tuan-tuan dan puan dan juga kepakaran, ahli panel kita ni pernah menjawab beberapa jawatan utama. Itu di IIU, iaitu di International Islamic College, dari 2013 sampai 2014, dan kini beliau menyandang sebagai Vice President Education dan Training Business Unit Serba Dynamic Group Berhad, serta Deputy Vice Chancellor for University of Malaysia UNIMAI of Computer Science and Engineering. Beliau juga menjadi ahli lembaga pengarah di dalam beberapa syarikat di Malaysia. Jadi lama Dr. Zul tunggu. Selamat datang ke sesi soal usahawan kita pada hari ini, Dr. Zulkarnain Kedah. Apa khabar, Dr.? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak jemput saya datang kali ini. Alhamdulillah. Sebab raya kita masih lagi dalam mood raya. Saya rasa hari ini kita dah 22 Syawal ya? Masih lagi bulan Syawal ni. Masih lagi kan? Wah, boleh lagi kan? Okey, jadi baik Doktor. Pada hari ini, topik kita hari ini adalah teknik-teknik pembiayaan projek. Betul ya? Teknik pembiayaan projek. Jadi saya kira ini satu topik yang sangat menarik dan sangat relevan. Kerana saya pasti ramai di kalangan kita, di kalangan para usahawan menghadapi kesukaran untuk mengumpul dana untuk berniaga. Kita hanya melihat kepada bank, personal loan dan sebagainya. Tapi apakah cara-cara lain untuk kita dapatkan modal untuk berniaga? Contohnya, jika seorang tu atau dia nak mulakan perniagaan, contoh kita ambil Dobi contohnya ya. Dengan mesin basuh sendiri, dia memerlukan modal sebanyak 20,000 ya, 20,000. Jadi jika dia ada wang 3,000, yalah normal lah kan, simpanan kita 3,000. Bagaimana dia nak mencari wang selebihnya untuk modal? Itu satu cabaran kepada seorang yang memulakan perniagaan. Saya yakin semua usahawan kita mengalami masalah yang sama, mempunyai pengalaman yang berbeza-beza. Jadi pada hari ini saya ingin bertanyakan kepada doktor. Boleh kita dah mula doktor? Boleh, silakan. Boleh ya, alhamdulillah. Okey, jadi kenapa aktiviti untuk mendapatkan pembiayaan ni dianggap satu yang sangat penting, doktor?
adakah ia sekadar untuk memenuhi keperluan syarikat, ataupun kadang-kadang doktor ada yang mencari pembiayaan ni untuk dia untuk memenuhi kehendak ataupun kemewahan pengarah urusan syarikat. Ini soalan panas sikit ni kan, sama ada dia betul-betul dia memohon pembiayaan untuk keperluan syarikat ataupun untuk keperluan diri sendiri. Silakan doktor. Okey, Cik Asma, terlebih dahulu kita kena define dulu pembiayaan ni apa. So secara mudahnya, pembiayaan ni adalah satu proses untuk mendapatkan dana untuk tujuan membayar capex atau juga opex. Capex ni capital expenditure lah, nak beli peralatan, nak beli tempat-tempat kemudahan, dan opex ni kos-kos operasi lah. Dan tak ramai usahawan tahu proses secara sistematik untuk mendapatkan dana yang secukupnya untuk modal perniagaan mereka. Jadi akibatnya biasanya lah secara umum usahawan dia memang dapat dana secara tidak sistematik, dan mereka tak jangka ada risiko yang besar sebenarnya kalau mereka ni tak pandai jaga dana ni atau mengurus dana dengan baik. Dia tutup kedai dalam masa setahun, lepas tu ikut kajian, ramai tak tahu di US Small Business Administration, satu agensi kerajaan di US, dia menganggarkan kegagalan 90% dalam masa 10 tahun perniagaan yang baru tu. Jadi tahun pertama 21.5% fail. Tahun kedua 30%, tahun kelima 50%. Tahun ke-10 70% lagi fail. Jadi overall 90% fail. Dekat Malaysia ni pun ramai yang fail. Ada kajian yang lain ada yang 80% lah kata startup ni akan fail dalam masa 3 tahun. Ada kajian lain pula 90%. Tapi dia macam ni lah, kita ambil satu subjek, ramai tak tahu subjek daripada 10 orang yang ambil, 9 orang fail. Jadi nak ambil juga. Jadi dia tak tahu. Jadi dia kena study dulu tu. Dia kena study dulu. Jangan nak dapat pembiayaan. Jadi kena ada tahap-tahap dia. Okey, tahap satu apa dana yang ada yang sesuai kan. Dan tahap kedua macam mana? Tahap ketiga macam mana kan. Jadi running out of cash dalam menjalankan perniagaan yang baru ni adalah sebenarnya ikut kajian satu sebab utama syarikat paksa gulung tikar tu kan. Betul. Sebab mereka tak realize kos operasi ni, gaji, sewa, travelling, material ke kalau ada kan, mobilisasi, claim, ada masa ambil 6 bulan kan. Kalau ada projek dengan agensi kerajaan, ada masa nak completekan projek tu, baru kita dapat prepare semua dokumen yang dikenaki oleh agensi kerajaan, lepas tu kita submit, akhirnya 12 bulan baru dapat full payment. Betul. Itu realiti lah saya terpaksa kongsi kan. Ya. Lepas tu ramai juga yang tak sedar, kalau tak cukup dana ni boleh dikenakan tindakan undang-undang. Contohnya kalau mereka tak bayar EPF pekerja. Itu dah menjadi satu kesalahan kan. Tak bayar sok-sok dan seumpamanya. Jadi mereka tak jangka benda-benda ni boleh berlaku, tapi benda inilah realitinya. Benda realiti, betul. Jadi balik pada soalan yang ada usahawan ni pentingkan diri sendiri, dia belanja secara mewah apa semua tu kena check dengan niat utama dia lah. Niat awal dia berniaga ni sebab apa? Dia nak berkhidmat untuk orang ramai atau memberi solusi yang terbaik kepada orang ramai, ataupun untuk ego kan. Jadi itu yang masalah itu kan. Ataupun ikut kawan ada beli Mercedes, dia dah dapat financing, dia pun nak beli Mercedes kan. Jadi fundamental tu dah salah kan. Betul. Hanya kita kena come up with a awesome solution lah kan. Bagusnya solution untuk orang ramai, baru kita pursue that business idea ataupun kita nak jalankan perniagaan tu lah. Jadi kena tengok balik fundamental kan. Lepas tu kalau fundamental dah betul, kena belajar lah daripada orang yang pandai macam mana nak jimat kan. Orang putih panggil apa? Prudent kan. Melayu tak dia tahu jimat je. Kalau orang putih kata prudent kan. Kena pandai jimat. Lepas tu dalam nak tentukan dia punya salary package ke, kalau perniagaan tu nak baju sikit kan, kena syura, kena bincang sama-sama. Tak kira usahawan tu dia orang Islam ke orang ke Islam, dia kena bincang sama-sama, sepakat kan. Okey, boleh tak ini? Janganlah dia ambil lebih kan, yang partner tu dapat kurangan, jadi berat sebelah. Akhirnya partner tu kan
tak setuju lah kan. Bila tak setuju dia tak happy. Yeah. Bila tak happy nanti kan masa board of directors punya voting lagi, kan dia tak vote jadi MD lagi. Betul, Kan? betul. Jangan marah pula yang BOD tu. Kan? Sebab dia dapat kurang. Betul. Okay, kan? Jadi doktor, tadi saya tertarik doktor ada cerita pasal apa dulu yang startup masa ditutup dan sebagainya. Kita ada istilah kan doktor, Death Valley kan? Oh, Ada scary tu. kan? Ada the curve of Death Valley tu, maknanya dia dalam masa 3 tahun yang pertama adalah tempoh yang sangat-sangat kritikal bagi satu perniagaan. Apatah lagi perniagaan dah besar. Kalau yang mula-mula pun dah ada Death Valley, yang lama pun masih lagi ada that kind of the scariness lah kan? Orang kata tu. 80% dalam Death Valley tu. Kan, macam tuan cakap pun tadi, dia kata pasal apa, ada yang kena tak tetap hati. Betul, ini bukannya personal loan yang kita boleh top up dan juga ada extra cash untuk kita, kan. Ini adalah betul-betul macam mana dia menangani isu tu sendiri. Jadi doktor, apa teknik-teknik yang ada doktor? Kalau macam doktor boleh kongsikan, apa teknik di pembiayaan yang perlu seorang usahawan, khususnya usahawan dalam bidang latihan, tahu sebelum dia dapat bina keyakinan untuk dapatkan pelaburan daripada sebuah syarikat. Adakah seseorang usahawan itu perlu tahu tentang kekuatan dan kelemahan dia? Saya rasa perlu tahu. Jadi mungkin doktor boleh kupas lagi lebih apakah kekuatan dan kelemahan yang dia ada, adakah mereka perlu cakna tentang risiko-risiko yang mereka perlu hadapi untuk mendapatkan pembiayaan ini. Silakan doktor. Okey, sebenarnya banyak teknik pembiayaan yang boleh dipertimbangkan bergantung kepada tahap risiko perniagaan yang dijalankan. Jadi kalau pada awal penubuhan perniagaan tu risiko tinggilah. Perniagaan tu masih baru. Jadi dana yang sesuai adalah sebenarnya saving kita sebenarnya. Saving dan juga saving dari rakan kongsi. Kalau boleh elakkan ahli keluarga ataupun sahabat-sahabat handai, sebab takut ada berlaku konflik di kemudian hari, sebab risiko tu sangat tinggi. Ialah macam yang tuan kata tadi, Death Valley tu untuk 3 tahun pertama tu, orang tu nak masuk Death Valley, kita minta duit dekat kawan-kawan baik kan. Bagi saya kurang kena lah. Kita kena jaga hubungan yang baik dengan kawan-kawan baik kita. Kecuali kalau dia memang sanggup berkorban, dia memang sanggup nak jadi rakan kongsi. Dia memang betul-betul nak jadi usahawan yang sejati kan. Dia nak tunjukkan dia punya, maknanya nak buktikan dia boleh buat lah kan. Itu tak apa kan. Jadi biasanya perniagaan yang baru ni, aliran tunai dia masih lemah lagi. Kemudian ada hutang kan, mungkin ada hutang sikit yang tu kan, yang tak ada dia bayar secara asuran kan. Lepas tu gross company tu pun masih rendah lagi, belum ramai lagi klien dia kan. Jadi pengurusan pun tidak terbukti lagi. Ialah baru 3 tahun yang pertama. Jadi macam mana kan? Biasanya orang yang nak tengok syarikat ni dia ada berkembang maju atau tidak, dia tengok audited account tu selama 3 tahun dia tengok. Jadi figure tu kat situ dia tahu syarikat ni berkembang maju atau tidak kan. Kemudian kalau ada perniagaan tu dah mula establish kan, risiko dia dah rendah, kontrak pun biasa dah secure, ada recurring revenue, aliran tunai bagus, hutang rendah, boleh bayar lah, tak ada masalah kan. Never miss the installment kan. Kewangan yang dah diaudit, ada untung kurang-kurang 50% per year ke, pengurusan yang terbukti, kunci kira-kira ataupun balance sheet yang sihat, ini dia dah bagus. Ini dia boleh consider untuk pembiayaan. Kemudian ada satu lagi dia kena tahu, selain daripada dana peribadi, yakni simpanan sendiri dan rakan kongsi dan juga dana hutang, kalau risiko dah rendah lah. Dana hutang ni macam ni lah, macam kalau dalam industri oil and gas, Petronas dia bekerjasama dengan Bank Islam untuk menyediakan financing kepada vendor-vendor Petronas lah. Jadi kat situ ada satu ekosistem yang baik. Lepas tu ada dana yang lain yang ramai tak tu, dana equity. Macam mana tu kan. Ini bermaksud bertukar pemilikan dalam syarikat, biasanya dalam bentuk saham lah. Contoh syarikat tu 3 tahun yang pertama dia dah berkembang maju, ada untung katakan 100,000. Jadi biasa kalau ikut bank punya approach, untung tu kali 5. Kata 100,000 kali 5, 500,000 nilai syarikat tu. Katakan saya nak beli 60%. Jadi dah lah 60% daripada 500,000 tu. Kan dia akan jadi 300,000 saya kena bayar, ataupun boleh nego lah kan dengan owner tu, mungkin boleh dapat kurang sikit kan. Jadi kena ada formula tau. Ada orang pula, saya syarikat dah untung dah 100,000,
dia letak nak jual 2 juta. Kata mana dapat formula kan? Itu betul lah, nampak tak apa profesional lah dekat situ kan. Jadi orang yang very experienced dia dengar benda tu, orang ni tahu ke formula kan. Itu Dia antara formula. kena ukur baju di badan sendiri lah doktor. Itulah kan. Sebenarnya ada apa betul. ni? Ada formula yang lain juga. Ini salah satu formula yang asas lah. Lepas tu dana kreatif tuan, banyak tau. Ramai tak tahu. Kredit untuk vendor, kita boleh nego dengan kita punya vendor tau, ataupun supplier boleh tak bagi kredit 60 hari. Ini dapat jimatkan kita punya perbelanjaan awal kan. Ya, itu kira dana jugalah kan? Dana kreatif lah. Kita ambil barang orang kan. Ada kan. Kan. Dia ambil barang daripada supplier tu, dia jual kan. Itu terpulang kepada dia punya ni lah, berit dia kan, di mata vendor tu ataupun supplier tu kan. Kalau dia dah tak ada apa tu unsur kepercayaan lagi susah nak dapat kredit tu kan. Betul. Ada juga dana kreatif dalam bentuk factoring, yang mana dia dapat invoice, lepas tu dia bekerjasama dengan factoring company untuk dapat dana, dan adalah fee yang dikenakan kan untuk win-win kan. Lepas tu leasing tak perlu bayar, katakan nak beli laptop untuk buat training ni 20 biji kan, kita boleh buat leasing je, bayar ansuran je, jadi kat situ dah jimat juga kan. Lepas tu ada ramai yang tak tahu, tapi ni ada yang baru fintech crowdfunding. Ini bila dah ada invoice ataupun ada PO, kita boleh bekerjasama dengan syarikat-syarikat crowdfunding ni supaya orang ramai dia boleh bagi dana, dan akhirnya berkongsilah keuntungan tu kan antara usahawan tu dan juga pelabur-pelabur yang orang ramai tu, dan juga yang platform tu dia charge lah sikit kan, 5% ke kan. Lepas tu ada grant juga kan, ada grant yang bagus tawarkan oleh pihak kerajaan, macam di Medak tahun lepas, Ministry of Entrepreneurship Development ada sampai 90% dana disediakan untuk usahawan-usahawan vendor ni, dia apply grant ni kan, dapat kan, beratus ribu kan. Lepas tu ada satu lagi yang ramai tak perasan ataupun mungkin kurang awareness lah. Ada syarikat-syarikat yang very established, syarikat yang besar, dia panggil sebagai order book concept, yang mana katakan syarikat itu sudah secure projek, tapi mungkin projek tu dia agak besar kan. Biasa dapat handle 1 juta punya projek, tapi kali ni dapat 2 juta. So macam mana nak buat kan, tak cukup lah ni kan, biasanya cash flow ataupun modal kan. Jadi apa order book concept tu order book concept. Jadi boleh bekerjasama dengan syarikat yang established, syarikat yang besar yang ada konsep ini untuk win-win lah. Maknanya boleh buat projek tu sama-sama, lepas tu dana yang tak cukup tu boleh ditop up oleh syarikat yang dah established tu kan. Betul. Jadi win-win lah. Macam syarikat yang besar tu dia dapat increase revenue kan, masuk dalam order book dia pada masa sama. Yang syarikat yang kecil ni dia dah secure kontrak, dia dapat deliver lah kontrak tu sebab ada dana yang cukup kan. Dia tak adalah pening kepala. Kalau tak pening tak tuan? Sebab ini memang kalau tak cukup dana dia pening kan. Lepas tu nak claim tu kan macam kata tadi lambat. Kan ambil masa kan. Nak siapkan training misalnya, lepas tu dokumen tu nak kena siapkan dulu. Hantar, lepas tu paling cepat pun 1 bulan kan. Biasa 2 bulan nak jadi. Kalau tak ada tu nak bayar gaji, nak bayar sewa. Tahu tu kan. Boleh demam tu. Sebab ini bukan produk kan. Kalau macam dalam latihan, dia adalah services. Dia tak nampak benda tu kan. Lagilah susah untuk dia ni. Saya setuju dengan doktor dia, unsur kepercayaan tu perlu ada. Betul. Kalau kita nak buat ni semua ni, macam yang tadi doktor cerita pasal dana equity dan dana kreatif, kepercayaan tu penting. Jadi saya serulah juga kepada rakan-rakan usahawan kita, kena jaga unsur kepercayaan ni dengan supplier, dengan customer, dengan kita punya vendor dan sebagainya. Unsur kepercayaan ni adalah satu benda yang sangat-sangat penting. Integrity tu kan. Kalau once orang dah tak percaya, that's it. Kita hanya ada beberapa option saja untuk mendapatkan dana. Kan? Even kalau kawan baik pun, kalau dia tak percaya dah doktor, that's it. That's it lah. Dia tidak akan rasa serik lah nak bagi pinjaman, nak bagi dana kan. Apatah lagi dengan orang lain. Betul. Serik lah. Sakit lah kan. Sakit lah, betul. Okey, tuan, doktor ada lagi nak tambah ke? Setakat tu lah untuk soalan yang tadi tu kan. Okey, jadi saya tadi doktor dah cerita pasal jenis-jenis pembiayaan. Kita ada dana peribadi, ada satu lagi apa tadi tu, dana equity
Equity, Dana ya. equity dan dana kreatif. Dana hutang tu macam mana? Hutang tu dengan bank ke? Kalau tadi saya rasa macam doktor ada cerita sikit pasal dana hutang. Dana Dana hutang hutang tu tu adalah inilah memang pembiayaan dengan bank lah. Macam kata tadi, Petronas dia bekerjasama dengan Bank Islam misalnya untuk menyediakan financing facility kepada vendor-vendor. Kan? Okey, faham. Jadi doktor, okey, ini saya rasa sangat-sangat penting. Boleh doktor ringkaskan lagi tak yang 4 ni? Dana peribadi, dana hutang, dana apa nama tu satu ni, dana equity dan dana kreatif. Doktor ringkaskan sikit lagi. Nak ringkaskan lagi? Macam mana tu? Ringkaskan lagi. Ringkas maknanya sekarang ni, sebab saya rasa ini adalah the key of our discussion ni untuk memberikan pada kita rakan pendengar, usahawan. Okey, kita bukan setakat ada dana peribadi ataupun dengan bank saja. Kita ada yang dua ni, equity dan juga kreatif ni. Saya rasa benda ni yang saya ringkaskan intipati dia. Kalau dana peribadi ni untuk dengan yang barulah kan, sebab risiko dia sangat tinggi. Biasanya dia bersama dengan rakan kongsi yang betul-betul nak berkorban untuk inilah menjayakan syarikat yang baru tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dana pembiayaan, iaitu perlukan inilah syarikat dah establish dah secure kontrak, risiko rendah, barulah ada pembiayaan macam kata tadilah kan. Petronas pun sanggup kerjasama dengan Bank Islam untuk nak menyediakan financing ni kepada vendor-vendor. Sebab apa? Mereka tahu dah agak terbukti dah dia punya track record kan. Dia boleh deliver, cuma kekurangan modal. Jadi benda tu memang boleh settle dengan mudah, tak ada masalah kan. Betul. Kemudian satu lagi, dana equity. Ini ada kurang-kurangnya 3 cara. Pertamanya, syarikat dia dah untung sikit, kata macam tadi 100,000. Jadi ada business angel yang sudi nak melabur. Dan adalah formula dia tadi untung kali 5 misalnya kan. Itu salah satu formula yang asas lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia boleh besarkan lagi, dia boleh prepare untuk IPO. Ada kawan saya, dia buka banyak klinik kan, tak cukup modal, jadi dia nak IPO kan klinik-klinik dia. Daripada 10, dia nak wujudkan 100 lagi klinik-klinik sebab dia punya margin dia bagus. Kan? Dan berkembang dengan pesat juga. Sebab bila dia buka je memang penuh aja orang datang kan dekat klinik dia kan. Kemudian satu lagi teknik dalam dana equity ni adalah melalui venture capital lah. Kita approach syarikat venture capital untuk melabur dalam syarikat kita. Dan teknik dana yang keempat, dana kreatif ni ramai yang tak perasan kan. Macam kata tadilah, kredit dengan vendor ataupun supplier, factoring services, leasing, crowdfunding, grant dan juga itu ringkasannya tuan. Order book tadi tu. Okey. Yalah, macam kita cakap tadi, benda ni semua perlukan kepercayaan. Itu semua jangan di-breach. Dia jangan breach of trust. Itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat satu benda yang rakan kawan kita perlu tahu perlu ambil cakna. Jaga relationship dengan dengan semua pihak yang terlibat dalam perniagaan kita. Jadi bagi mereka yang masih yang baru lagi bersiaran, baru lagi mengikuti program kita, ini adalah bukan satu sesi soal usahawan yang dikedalkan oleh SME Corp Malaysia. Topik kita pada hari ini adalah teknik-teknik pembiayaan, khususnya dalam bidang latihan. Bersama saya sekarang ni kita ada Dr. Zulkarnain akan membantu kita mengupas dan juga berkongsi pengalaman dan kepakaran beliau dalam isu ini. Jadi doktor, kita teruskan. Okey. Tadi kita dah dengar dah doktor bercerita tentang teknik, bercerita tentang apa dia punya risiko dan sebagainya. Especially bila doktor bercerita tentang step apa dana-dana yang ada, apa teknik-teknik yang perlu kita tahu, dan yalah, usahawan ni perlu ambil macam mana perlu ambil tahulah, kena belajarlah sikit Janganlah kita nak mengharapkan hanya kepada bantuan kerajaan semata-mata ataupun nak pergi ke bank semata-mata. Dia anggap bila dapat kalau memerlukan modal, dana, perlu pergi ke bank, itu sahaja. Saya rasa itu satu persepsi yang perlu kita perbaiki, perlu kita perbetulkan tuan-tuan dan puan. Kita ada banyak dana, cuma kita kena belajar cara dan teknik. Hari ini kita belajar cara dan teknik tersebut supaya kita dapat kayakan lagi pengetahuan kita. Jadi bila kita putus harapan tu, jangan putus lagi, kita masih lagi ada cara-cara lain ataupun dana-dana lain yang ada. Okey tuan, doktor boleh doktor kongsikan sikit tentang real story
sekarang ni saya tahu doktor dah berjumpa antara ialah kepakaran doktor memang lebih pada advisory, business administration kan, dan sebagai seorang yang antara peneraju kepada bidang latihan di dalam Cyberdynamic. Jadi tuan pastinya ada real stories, you know, yang pastinya dalam real stories tu ada tips do's and don'ts. Apa yang boleh dibuat, apa yang perlu dibuat, apa perlu jangan dibuat, apa yang perlu dielakkan. Saya jadi untuk rakan-rakan usahawan kita ni sama-sama tiba, doktor. Silakan doktor. Boleh. Saya nak kongsikan 3 kisah kejayaan. Dalam tu adalah dia punya pro and cons. Okey, satu kisah kejayaan ni melalui kerjasama projek latihan ni kita dapat secure lah projek dengan agensi kerajaan kan. Katakan 900,000 kan. Jadi awalnya dah setuju dalam surat tu 300,000 diberikan kepada partner. Dia tolong securekan projek. Jadi kita pula tolong buatkan project management, tolong provide the technical support, technical expertise. Kita sediakan juga technical facilities untuk nak menjayakan latihan ni. Lepas tu adanya job placement. Kan, kita cari jugalah job untuk para peserta kan, dan akhirnya berjaya. Bila berjaya, datang pula sifat tamak kan. Tak nak 300,000, nak pula 400,000, 500,000. Jadi benda tu dah jadi konflik. Jadi bagi saya benda tu kurang bijak lah, sebab patutnya projek tu boleh diteruskan lagi. Tapi sebab nak dapat beza kan 50,000, 1,000 kan. Ada unsur tamak lah kat situ. Jadi projek tu tak dapat nak diteruskan kan. Patutnya boleh 4-5 kali lagi boleh buat lagi. Jadi akhirnya kat situ dah ada dispute kan. Orang dah tak sedap kan. Jadi itu dalam surat 30% bila dah dapat, dah nak cerita lain, nak buat agreement apa semua. Jadi benda tu saya tengok kurang bijak. Jadi tu do and don'ts lah. Kalau benda tu kita boleh fahami kan, outcome dia lebih baik, kenapa tidak kita buat projek bersama tu beberapa kali. Jadi itu dah rugi lah. Walaupun pada awalnya dia berjaya, tapi akhirnya dia tak dapat diteruskan. Tapi okeylah, duit semua dapat, payment semua dapat, tak ada masalah. Tapi rugilah untuk kerjasama yang seterusnya. Sebab kalau partner tu dia meletakkan duit semata-mata di depan, nombor satu itu susah. Dia tak ada, dia hubungan yang baik dulu, kemudian barulah kita fikirkan tentang profit ni. Kalau boleh biarlah kita bagi profit tu lebih kepada partner. Bagi dia kata dia rasa dia lebih menang lah dalam kerjasama tu kan. Betul. Itu satu kisah kejayaan lah. Kejayaan seterusnya ada juga pengalaman saya sendirilah, secure project di luar negeri kan, for a few million. Tu dana yang agak besar lah. Jadi syarikat ni dia tak ada cukup dana kan. Tapi dia punya strength dia tu saya salute lah. Sebab dia integriti dia bagus, kemudian dia jaga persahabatan, dia jaga track record, jaga nama baik, memang betul-betul work from the heart lah untuk deliver extraordinary result lah. Dan akhirnya penutup untuk majlis tu ataupun projek latihan tu dihadiri oleh menteri kan. Lepas tu dia buat secara kemas lah semuanya kan. Lepas tu dapat pula projek lagi. Kita tak ada masalah kan, sebab kita kat situ profit margin dah lah 60, 40 kan. Lepas tu kita buat sama-sama, benda tu bagus kan. Ini satu contoh yang bagus lah untuk saya kongsikan kepada para usahawan di luar sana. Ini satu model yang sangat baik lah untuk kita. Adakah ramai lagi macam ni? Jadi kan, yelah ada satu syarikat, dia susah nak dapat projek sebab networking ni masih terhad lagi. Tapi yang satu syarikat ni, networking ni bagus tapi dana pula kurang kan. Jadi kat situ dia boleh melengkapi. Itu dua. Mana sekarang ni doktor, dia ialah bukan saja dia meletakkan untung tadi, macam saya tengok pada yang contoh pertama tadi tu, bila dia meletakkan keuntungan tu sebagai satu faktor utama, ialah of course projek tu berjalan, tapi that's it, itu sahaja. Sebab bila partner dah rasa macam berkira sangat kau ni kan, macam jadi ada isu begitu, dia tidak ada tolak ansur dan hanya kita meletakkan dollar and cent sebagai faktor utama, itu masalah tu kan. I think dan satu lagi doktor cerita pasal network tu penting, betul, saya setuju kan. Kan, mana sekarang ni kita ride on other companies tu, kita nak menggunakan networking yang dia ada kan. Itu adalah satu benda yang bukan dapat dinilai dengan wang ringgit.
Betul. Networking tu. Wang ringgit. Itu semua rakan usahawan perlu faham ya tuan-tuan dan puan. Wang ringgit ni bukannya hanya dalam yang apa ada muka agung sahaja. Dia bertindak dalam banyak benda. Kepercayaan, networking, itu semua benda-benda yang apa nama tu, saya kira lebih berharga daripada just profit semata-mata. Teruskan doktor. Ya, dalam apa tu online apa ni? Event ni pun kita boleh networking kan. Lepas ni boleh tanya soalan, lepas ni kita boleh sambung lagi kan. Itu kan. Betul. Lepas ni lah kan. Lepas tu ada satu lagi kisah kerja yang saya nak share. Ada satu syarikat ni dia memang dah quite established dalam pasaran. Dan memang jadi one of the leading industry player. Kan. Dia punya revenue dia dalam few million kan. Lepas tu satu peringkat owner dia tu memang tak nak buat lagi lah sebab dia ada projek yang lagi besar. Jadi dia jual dengan harga yang patut kan. Jadi kat situ ada business angel ataupun investor yang sudi untuk belilah sahamnya untuk jadi majority shareholder. Jadi itu dia boleh dapat dana lah untuk teruskan lagi perniagaan ni kan untuk dibawa kepada peringkat yang lebih tinggi lagi kan. I see, betul. Doktor, kalau doktor boleh kupas sikit doktor pasal business angel ni macam mana dia punya how it works, macam mana dia tu. Sebab apa saya rasa kita pernah dengar venture capital kan angel, tapi sebenarnya antara benda-benda atau isu-isu begini yang kurang kita punya PKS dapat pendedahan. Boleh doktor terang sikit pasal business angel tu? Okeylah, dia business angel ni dia ada kriteria dia orang tu. Dia biasanya umur 40 tahun ke atas kan, dia dah dah very established lah, dia duit ni dah tak kisah dah kan. Dan dia dulu pun susah juga. Dan dia sudi nak menolong. Dia sudi nak menolong. Dia memang cari-cari idea-idea yang bagus, projek-projek yang secure kan untuk dia tolong. Dan dia pun terlibat. Sebab ada masa hidup ni dah multi-millionaire lah. Ada yang saya jumpa orang dia kata dia ada 100 juta dia ada. Kalau ada projek yang baik, hubungi dia kata. Dia punya terms okey ke doktor? Setakat ni terms apa terms yang biasa dikenakan oleh angel ni kepada tu? Adakah semata-mata profit saja ataupun apa? Dia punya terms dia. Term dia biasanya dia pegang equity. Lepas tu certain period bila katakan dah 5 tahun dah untung apa semua dia nak jual lah equity dia kan. Tapi pada sama dia enjoy doing it. Enjoy helping this SME. Kan ramai tak perasan tu kan. Jadi kalau ada majlis mana-mana kan, kita network, kita kenal-kenalan. Tanya dia apa yang dia buat kan. Ada masanya dia ada banyak dana sebenarnya. Kat belakang tu banyak dana. Betul. Ataupun dia wakil pada satu platform yang punyai dana yang besar. Mungkin dia datang daripada koperasi tu banyak dana nak cari peluang-peluang bisnes yang dah secure kan. Betul. Ya, koperasi pun salah satu ya. Kadang-kadang kena ada skill juga. Contohnya macam main golf kan. Pergi jumpa decision maker, jumpa dengan orang-orang yang hebat-hebat kan dalam padang golf kan. Itu pun antara cara networking kan. Betul. Okey, doktor. Okey, tadi doktor cerita pasal golf tadi saya tertarik juga nak kupas sikit. Okey, itu kalau masa time fizikal. Bagaimana doktor boleh terangkan cara teknik tu untuk dapatkan pembiayaan ni dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan pandemik ni yang kita tak boleh nak, especially sekarang ni dah lockdown. Dah ke mana sajalah kan, memang tak boleh buat apalah, memang kita parting kat rumah sajalah. Kan kan maknanya kita tak ada cara. Bagaimana doktor boleh berkongsi teknik-teknik untuk rapatkan diri dengan pelabur, rapatkan diri dengan usaha dengan mereka yang so called business angel ni. Okey, kita kena buat some sort of analisis lah kan, orang ni siapa sebenarnya kan. Orang ni ada masa jadi guest speaker pada satu webinar. Jadi kita ikuti tu. Dan kita tanya soalan yang relevan lah. Lepas tu kalau boleh tanyalah dia punya nombor telefon. Dapatkan nombor telefon dia kan. Lepas tu bila dah dapat tu kita WhatsApp kan. Bila MCO ni dah berakhir, dah boleh minum-minum, booking lah dia kan minum kopi. Ya, betul. Kan. Betul. Saya yakin memang rakan-rakan usahawan kita ada buat benda tu, tapi dulu masa sebelum MCO memang ada. Tapi bila dalam MCO ni semuanya macam macam mati kutu dah orang kata tu kan. Dia macam apa nak buat ni? Dia dah start. Saya rasa betul kita tetap mengikuti kelas-kelas seminar-seminar macam ni lah. Kita dapat dapat pendedahan sedikit. Jadi dia tahulah mana nak pergi sebenarnya kan. Tak apa. Dia fikir secara kreatif lah. Dia ada satu
marketing guru yang peringkat antarabangsa lah, nama dia Seth Godin kan. You need to be very creative to find the relevant solution. Jadi kita kreatif lah, kita jual webinar, tengok apa benda yang ada. Kan kadang-kadang kita telefon kawan-kawan kita kan yang dah lama kita tak hubungi tapi kita tahu dia ada projek. Jadi kita brainstorm dengan dia, kita discuss dengan dia kan. Betul. Lepas tu kat situ dapat idea kan. Ataupun kita call agensi-agensi kerajaan dengan bajet-bajet yang baru ni kan, macam-macam bajet kan, bajet yang terbesar dalam sejarah. Kita kena buat analisis Pemerkasa plus Pemerkasa plus kan, plus 40 bilion. Mudah-mudahan kan ramai yang dapat ni kan. Dan mudah-mudahan agensi kerajaan tu mudahkanlah kan. Macam tahun lepas kami dapat satu dana tu, bukannya rocket science pun, kita dapat email maklumat untuk apply dana, itu je. Lepas tu saya study requirement, lepas tu saya inilah bantu satu syarikat tu dapatkan kan. Jadi kita pun ada advice lah macam mana nak buat teknologi ni apa semua kan. Dapat dana tu. Bukannya rocket science pun, walaupun dalam suasana COVID kan. Dia jangan malas, jangan berat mulut. Dia jangan berat mulut. Dan dia jangan malas. Bila malas ni doktor, saya rasa, dan bila dia penuh alasan, dia tak akan buat apa-apa lah sebenarnya. In fact, sebenarnya saya nak menyambut juga apa yang doktor cakap tadi tentang kita dapatkan, bagaimana nak dapatkan information. Di SME Corp kita ada SME Info Portal. SME INFO Portal, Info Portal dan .com. Dia satu portal di mana dia memasukkan semua inisiatif atau bantuan-bantuan yang ada yang dikendalikan oleh semua ministeri, semua kementerian dan juga agensi. Jadi dalam satu page saja. Jadi semua boleh tahu dana apa yang ada dalam bidang, contoh kalau dalam bidang agriculture, dia tahu nak ke mana, dia tahu agensi mana nak pergi, dan juga ada contact number apa semua. Jadi dalam SME Info Portal tu doktor ada information tu. So jadi ringan-ringan tekan tangan, ringan-ringankan mulut, masuk ke, ada smartphone kan, smartphone tu ada internet kan, internet daripada kita viralkan benda-benda yang tidak benar atau berkongsi-kongsi benda-benda yang tidak berfaedah, lebih baik kita susuri laman web agensi-agensi, especially yang mana dah di-announce oleh PM, yang banyak ada bantuan-bantuan kerajaan yang disalurkan. Itu salah satulah. Itu we are talking about dana dana tu, dan bagaimana untuk dapatkan teknik. Baik doktor, doktor ada nak tambah lagi ke? Setakat ni tak ada untuk soalan ni. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi saya kita akan saya nak tanya satu soalan. Dia sebenarnya saya dapatkan juga soalan-soalan daripada floor, tapi saya nak dapatkan pengesahan daripada doktor juga. Okey. Dia katalah dia ada syarikat ABC. Dia dah tamatkan projek latihan dia, doktor doktor, dengan jayanya. Pihak pengurusan syarikat ABC pula, dia dah buat bayaran penuh kepada rakan kongsi XYZ Maknanya sekarang ni ABC tu dah settlekan, dah selesaikan demi projek, dan dan dibuat pembayaran penuh kepada rakan kongsi dia XYZ. Untuk tahun 2020 ni, syarikat ABC tadi, dia telah mendapat kontrak selama lagi 6 bulan dengan harga 2 juta. Tadi rasanya doktor ada sebut juga dapat satu kontrak besar kan, 2 juta kan, dengan nilai 2 juta. Jadi adakah dia ni seharusnya menyertai projek ini lagi dengan pembiayaan dan pengurusan secara bersama? Kalau ya, apa justifikasinya, doktor? Okey, teknik ni boleh dimasukkan dalam teknik order book jadi kita tengok balik track record dia kan, kemas ke tak kemas kan. Kita tengok balik hubungan kita dengan dia, integriti dia kan, lepas tu dokumen dia compliant tak dengan semua requirement yang telah di set oleh agensi kerajaan tu kan. Lepas tu tengok dari si profit sharing, macam mana orang ni generous tak, orang ni dia tak terlalu kalkulatif lah kan, ataupun tak adalah tamak kan. Jadi kita tengoklah faktor-faktor tu kan. Lepas tu dia penuhi janji tak. Kalau ada kriteria ni, nampak tu cerah lah masa depan untuk nak bekerjasama lagi. Kalau tak ada kriteria ni, orang ni marah-marah, orang ni komplain, orang itu tamak kan, itu dah ada major issue lah tu. Jadi orang kata tak dapat nak teruskan lagi lah. Kalau macam ni projek, lepas tu kita kena buat due diligence juga. Tengok dokumen tu, jangan kita percaya bulat-bulat, kita kena profesional lah. Tengok balik dokumen-dokumen tu, award letter tu tengok kan.
Yelah, mana sekarang ni kalau kata dia dah ada sebelum ni dah ada track record dengan syarikat tu, definitely sebenarnya dia dah tahu dah cara kerja macam mana kan. Betul Benda lah. ni dah reciprocal, sepatutnya reciprocal, maknanya Betul. syarikat XYZ pun boleh menilai syarikat ABC tu, maknanya syarikat kita lah, syarikat PKS. Maknanya kalau kita bagus, dia pun nak juga bekerjasama kita, kalau dan sebaliknya. Saya rasa itu penting, Doktor. Mana Dia sekarang kena ni sama-sama lah, win-win kan. Jadi kat situ kan kita kena fikirkan how I can treat other people kan the best of my ability kan. Jadi sama-sama lah, treat others what you like to be treated lah. Kena selalu fikir, kena selalu ingatkan diri kita lah. Jadi kat situ kan akhirnya kita buat sama-sama benda tu kan, dengan jayanya lah. Apa pendapat apa pendapat Doktor tentang kita ni seharusnya PKS ni perlu diterapkan dengan satu kesedaran yang mereka perlu membuat rekod simpanan yang lengkap. Apa pendapat Doktor? Oh, sangat setuju lah. Dia kena comply lah when to documentation kan. Dia sebenarnya tabiat tu atau habit kan. Jadi kalau dia ada loose habit, dia mudah cuai kan, dia acuh tak acuh kan. Jadi benda tu boleh memudaratkan diri dia. Contohnya, katalah benda simple lah kan. Ini walaupun bukan perniagaan dia lambat file dia punya income yang dia dapat kan. Dalam statement dia, betul. Lepas tu satu peringkat mesti LHDN tanya kan, mana dokumen-dokumen bukti-bukti yang kamu dah claim kata kan, yang boleh dapat jimatkan cukai ni. Kalau tak ada dalam masa tempoh tertentu, siap lah, lepas tu memang kena penalti lah kan. Jadi dia kena make sure, dia kena proaktif lah, dia kena nampak dah apa exactly akan berlaku. Jangan dia macam naif ke ataupun boleh lari sana sini kan. Dalam hal cukai, LHDN ni memang cekap tau. Jadi kita kena ke depan daripada LHDN. Sebelum dia check kita dah sediakan bukti itu saya lah. Kita tak bimbang pun dah. Jadi tak perlu risau ini benda ni 100% kena compliant. Kalau tak rekod memang memudaratkan diri dia, nanti dia kena penalti, syarikat kena penalti, syarikat tu kita jasarkan. Lepas tu ada katakan projek tu syarikat dah buat dengan baik apa semua, tapi dia tak declare dengan LHDN kan. Tapi macam mana nak jual equity dia? Kan investor tengok ini syarikat dia ada masalah dari segi LHDN ni. Ini kira high risk tau. Jadi kalau dia masuk duit boleh kena saman apa semua. Jadi benda tu uncertain. Jadi saya tengok benda tu kurang bijak lah di situ kan. Jadi kenapa nak berniaga ni kan bottom line dia nak mencari keuntungan yang bagus kan. Jadi kenapa buat benda yang hanky-panky jadi kan? Kenapa tak straight kan? Kan kenapa perlu betul macam doktor cakap hanky-panky ni. Mana sekarang ni dia kadang-kadang ada yang tak sedar, doktor. Tak sedar yang dia sedang berlaku tidak jujur kepada diri dia dan juga kepada company dia. Tapi dia hanya berdasarkan kepada dia dapat untung lebih. Dia kata bila untung lebih dia akan ketepikan segala benda-benda yang melalui governance, integriti dan sebagainya. Saya setuju, doktor. Saya setuju. Jadi tadi kita cerita pasal rekod kan, maknanya rekod tu penting. Itu salah satu, saya rasa satu teknik pembiayaan dan mana-mana dana pun. Dalam mana-mana dana kita dah ada tadi, kita dah cerita pasal unsur kepercayaan perlu ada, kena ada networking, rekod pembiayaan tu penting kan. Maknanya sekarang ni kena intact, maknanya segala apa yang kita lakukan, income statement dia semua dalam satu tempat yang boleh dicapai dan dan dalam keadaan yang baik. Kalau diorang tak mampu, doktor, PKS ni kadang dialah berlari buat marketing, dialah kena maintain kena maintain rekod. Kalau dia tak mampu, macam mana, doktor? Adakah dia perlu engage orang lain untuk buat ataupun ada sistem ke? Bagaimana doktor punya pandangan? Okay, saya cadangkan dia engagekan ni lah professional accountant lah untuk look after their account properly and professionally. Jadi accountant ni akan kejar dia punya dokumen-dokumen kan sebagai evidence. Sebab ni kata dia nak katakan risiko rendah lah untuk perniagaan dia. Dia dah boleh approach bank apa semua. Bank ni pandai, dia nak tengok evidence, dia nak tengok financial statement tu kan, audited account semua ada untung ke, lepas tu dia buat due diligence semua kan. Lepas tu kalau investor pun dia ikut standard bank juga. Investor yang bijak-bijak ni kan, dia ikut standard bank juga. Macam-macam dokumen yang dia perlukan. Kita nak tengok betul-betul. Kan? Betul. Baru boleh move forward. Jadi dia sebenarnya dia kena proaktif. Apa akan berlaku pada perniagaan dia. Dia tak boleh, ni nak untung lebih. Akhirnya dia sebenarnya tanpa disedari,
gali lubang sendiri. Dia ambil untung tu tak declare profit yang betul pada LHDN kan. Dia gali lubang sendiri. Lepas tu dokumen bersepah-sepah kan. Evidence tak ada lah. Nanti mesti dia kena penalti lah. Sooner or later mesti kena punya. Kan? Betul. Okay, doktor, saya dah ada yang bertanya tentang ni food truck. Food truck punya ni kan, food truck punya business. Ni kita bercerita lah sebab dah since topik tentang teknik pembiayaan kan. Ada apa-apa tips ke untuk food truck punya pemain-pemain food truck ni lah? Adakah cara-cara untuk mereka, sebab bila dah pandemik ni memang that's it lah. Memang dah dah terbantuk lah semua benda kan, tentang especially pada mereka yang melakukan bisnes secara fizikal ni. So is there any tips kepada yang food truckers ni, kepada yang mereka yang especially for newcomers? Ada tips ke, doktor? Okey lah, tips untuk dapatkan dana ni, dia boleh cuba crowdfunding platform. Contoh macam launchgood.com dia kata dia dah ada pengalaman sekian-sekian kan, dia dah dapat sales sekian-sekian, profit margin sekian-sekian. Jadi dia boleh buatlah paperwork sikit kan. Tapi sebelum tu kena tanya dengan launchgood.com tu. Dia nak tak? Macam mana tu? Launchgood. Launchgood.com. LAUCH kan. Good.com. Dia banyak tolong peniaga-peniaga kecil yang dah ni lah, yang ada potensi untuk berkembang maju lah. Okey, alhamdulillah. Okey, rakan-rakan usahawan dengar tadi, launchgroup.com. Terus Google. Lepas tu terus ambil peluang. Faham betul-betul. Tak faham nanti kita dalam saya pasti dalam website tu ada dia punya, kalau perlu hubungi siapa kan. Jadi kita boleh hubungi ni lah, launchgroup ni lah kan. Food truck ni dia kena agile juga, satu lagi agile. Maknanya katakan sekarang ni orang tak boleh keluar rumah. Jadi dia kena cari satu orang yang boleh buat delivery lah. Tolong dia buat delivery, upah dah dia sikit kan. Kita agile. Kalau dia tak agile, dia duduk rigid je. Siapa nak datang? Orang nak duduk rumah sebab arahan kerajaan. Ya, betul. Kan? Jadi kalau dia siapkan delivery service ni, dia boleh boom, dia punya sale tau. Betul. Dia kena agile. Kalau dia tak agile lah, dia susah deh. Kan? Ya. The word is agile. Tuan-tuan, agile. Agile ni dia agile, dia perlu fluid, perlu tu. Maknanya sekali tambah pula, doktor, kalau saya tambah, kita dah 2 tahun doktor, dah masuk 2 tahun ni. Dan tempoh PKP ni tak kisahlah PKPP ke, PKPB ke, PKP 3.0 ke, kalau tak bergerak, tak berubah, saya rasa something wrong with that usahawan. Kan, there's something wrong with that usahawan. Sebab dia tak ada inisiatif untuk plan, untuk maju ke hadapan. I think salah satu daripada kriteria seorang usahawan, selain daripada peniaga je dia dapat barang dia jual. Usahawan ni dia kena venture lebih daripada seorang peniaga. Jadi salah satu isunya adalah mereka, kalau kata mereka tidak lagi bergerak dalam masa 2 tahun ni, there's something wrong. Itu perlu muhasabah lah, doktor. Muhasabah. Sebenarnya kan industri pemakanan ni hari-hari orang makan. Hari-hari orang order makanan. Kan, dan dia nak variety juga. Jadi kalau industri makanan dia tak boom waktu COVID-19 ni, something wrong dengan dia punya karakter dia. Jadi dia kena berubah lah, dia kena muhasabah. Kalau dia tak berubah, dia tak agile. Jadi akhirnya memakan diri balik lah kan. Kita dah tak boleh keluar. Dia orang akan datang makanan. So memang apa masalahnya kan di situ. Doktor, kalau yang untuk sekarang ni kalau kita balik kepada industri latihan tadi tu. Macam mana dia orang nak handle isu-isu begini? Mana sekarang ni satu nak cek kliennya. Sebab apa sekarang ni contohnya bila dengan kerajaan kita dah tak buatlah seminar, dah tak buat benda aktiviti-aktiviti fizikal. So bagaimana doktor? Doktor boleh nasihatkan kepada pengusaha latihan ni? Okey, nak bagi tips sikit lah. Kalau ada dana-dana lagi, bajet-bajet ni, tak payah apply je dulu. Dapatkan dulu. Jangan kata mudah nak rasa lemah semangat lah kan. Tapi kita secure dulu. Bila dah secure, baru kita fikirkan. Contohnya kami ada buat dengan satu agensi kerajaan kan. Kita dah secure, lepas tu kita plan yang terbaik. Kita buat untuk dia tak dapat nak buat untuk 30 pax masa tu. Jadi kita pecahkan pada 2 kumpulan. Mula-mula 18 orang. Lepas tu MCO pula. Kita tangguh dulu.
Lepas tu yang $12 tu kita buat kemudian. Jadi kita kena kreatif lah kan. Maknanya kita kena ada backup plan apa semua kan. Supaya projek latihan tu masih boleh dijalankan. Kan ada masanya agensi kerajaan dia faham, dia kata tak apalah buat online, tapi tak dapat buat 7 jam 8 jam satu hari lah, mungkin separuh hari kan. Akhirnya benda tu macam mana pun nak disiapkan, nak kena kreatif lah benda tu kan. Betul. Apa yang penting beberapa hal, sika projek dulu. Dah dapat say nanti yes first. Say yes first. Macam Richard Branson kata lah kan, if you found an amazing opportunity, say yes first. Macam Tuan kata lah kan. Then learn later on how to deliver it. Itu kurang. Saya setuju. Doktor, dalam latihan ni kan, contohnya bila especially dalam MCO ni, kita dah tak ada sesi fizikal lah macam kita cakap tadi kan, tak ada sesi fizikal. Margin dia tu dah kurang. Maknanya kan maknanya kalau macam yang mereka yang involved dalam fizikal datang tu dah kira boleh dapat dalam separuh hari, dah kurang jadi separuh hari, ada kurang sepenuh hari jadi separuh hari, ada beberapa jam. Jadi margin tu dah kurang. Jadi mana doktor nasihatkan ambil dan bersyukur dan buat, ataupun let's leave it, tunggulah sampai habis MCO. So saya tak nak buat apa-apa. Sebab apa? Saya punya kaedah adalah kaedah fizikal. Saya kena berpegang teguh kepada kaedah fizikal. Jadi, bagaimana doktor? Apa komen doktor? Okay, very good question. Dia tengok case by case juga tu. Okay, dia apa tu, katakanlah training tu memerlukan yang fizikal. Contohnya ada technical equipment, yang tu memang tak dapat nak dielakkan. Memang mula-mula ada theoretical part lah, kita ajarlah theoretical part tu secara online tu tak ada masalah. Tapi when it comes to this technical requirement ni yang perlukan dia ada hands-on training kan, itu kita kena tunggu waktu yang sesuai lah. Kita kena tangguh lah nak macam mana. Biasanya pihak klien faham kan. Jadi kita teruskan je lah kan. Kita kena optimistik yang kita boleh buat benda tu kan. Kecuali kalau dia punya saving dalam syarikat tu dah banyak sangat, dia okey boleh relax tahun 2 tahun lagi, tak kisahlah kan. Kalau dah boleh nipis, bukit kalau tarah pun boleh gata doktor. Itulah kalau dia dah nipis, fahamlah dia kena lebih, dia kena sebenarnya sekarang kena gandakan usaha, sekurang-kurangnya 3 kali ganda. Saya rasa saya setuju dengan doktor tadi Saya setuju dengan doktor tadi. Doktor cakap satu kita ambil lah dulu. Satu lagi kita kena macam pengusaha latihan ni, dia kena be kreatif, cadangkan kepada klien. Okay, fine, kita tidak ada kita mungkin latihan ni technical. Why not kita just ada session teori juga on top of that technical. So maknanya sekarang ni adalah juga benda tu boleh dibuat online. Kan, maknanya tidaklah bergantung sepenuh kepada teknikal dan kena tunggu lepas MCO. If at all is MCO ni sampai 4-5 tahun macam mana? Kan, dah bukan bukit tu dah habis tarah dah tu, dah habis dah masa kering tu. Jadi orang lain dah ambil kesempatan. So kalau pengusaha latihan ni tidak bermula sekarang, tak ada berfikir sekarang, memang susahlah doktor ya. Betul. Okey, doktor, kita ni dah di penghujung juga ni semain ni. Dan dia diambang-ambang juga ni. Alhamdulillah. Saya rasa banyak soalan, banyak kita adventure. Saya rasa session kita ni ideal satu benda yang simple sebenarnya, simple. Semua orang tahu, kena dapat dana, kena dapat modal untuk teruskan. Tak cukup cukup kita maintain apa yang ada dan juga maneuver dengan yang ada. Teknik pun kita dah tahu. Cuma sekarang ni kita tidak kita tak peka dengan keadaan sekeliling. Sebenarnya ada benda-benda yang tidak boleh dinilai dengan rawan ringgit. Macam doktor cakap tadi, kalau saya rumuskan yang kepercayaan, kena ada networking, kena ada teknik simpan buku, rekod yang betul dan sebagainya. Jadi doktor, untuk kata-kata akhir lah, macam ni apakah nasihat doktor untuk usahawan kita, untuk rakan-rakan usahawan kita? Kalau doktor boleh ringkaskan keseluruhan topik ni, daripada tadi kita cerita pasal dana tu, lepas tu dan last sekali dan akhir sekali apa nasihat doktor kepada rakan-rakan usahawan kita? Maknanya bukan sahaja dari segi projek-projek latihan lah, maknanya semua sekali. Okey, macam ni dia kena terus mencari ilmu lah. Kan, jadi macam saya sendiri pun saya terus mencari ilmu kan. Contohnya sekarang ni fintech sedang booming jadi saya tengah belajar fintech sekarang kan. Jadi dalam walaupun usahawan tu dia buat projek latihan ke ataupun buat projek food truck ke, dia kena tambahkan ilmu dia selalu kan. Jadi di situ dia akan
boleh nampak peluang-peluang yang lebih lagi. Kalau dia hadkan ilmu dia, susah dia nak berkembang kan. Jadi dia bergantung pada ilmu dia. Yang kedua bergantung pada networking dia. Networking dia akan mempengaruhi tahap kejayaan dia. Kalau networking dia lagi besar, lagi sportif, dia akan boleh lebih berjaya. Jadi kena cari jalan untuk buat networking yang bagus. Ya? Betul. Dan kena kreatif lah, macam-macam cara lah. Termasuklah kalau perlu main golf, belajar golf, pukul lah golf tu. Tapi kena tunggu MCO lah. Dah. Okey, jalan kan. Kat situ banyak peluang-peluang yang boleh diambil kan. Okay. Kemudian yang ketiga, kena ni lah, ada tekad lah kan. Saya belajar ada satu orang usahawan tu. Dia ni ustaz tapi dia ni pandai berniaga lah. Ada hotel lah, ada payment gateway lah, macam-macam lah kan. Dia kata dream, pray and action. Di mana kena visualize kan apa tu impian tu. Kalau kita tak visualize impian tu, macam mana kita nak mulakan gerak kerja kan. Kita pun kurang berdoa, kita kan impian tu kecil kan. Kita kena ada impian yang bagus lah, impian yang besar kan. Lepas tu kita terus berdoa lah kan. Ada satu cerita doa ni tuan, seminit ni saya cerita. Satu orang ni dia doa lah, walaupun dia bukan konteks perniagaan, tapi kita boleh kaitkan dengan perniagaan. Dia nak kahwin dengan wanita yang ada harta, kaya dan cantik kan. Jadi dia pergi umrah, dia pergi doa kan. Benda yang samalah. Pergi mana-mana pun doa dengan diberitahu kat tu guru dia lah kan. Lepas tu satu hari, dalam lama berdoa tu dia kena gigit anjing. Dia kisah benar Dia bukan kisah dibuat-buat, dia kisah benar. Dia gigit anjing. Lepas tu dia masuk hospital. Kan? Lepas tu dia komplain, apa kena gigit anjing ni, aku doa untuk kan dapat calon yang bagus ini kan. Tapi kena masuk hospital. Tapi sebenarnya ada hikmah kena gigit anjing tu dia masuk hospital sebab dia jumpa isi dekat situ seorang doktor yang cantik. Jadi dalam kita kisah benar dia. Kalau kita nak dapatkan bisnes yang cantik yang boleh buat kawan tu jadi kaya raya, ialah kalau orang Islam yang zakat, sedekah. Lah orang Islam dia nak tolong keluarga dia apa semua kan, which is very good lah kan, noble lah intention tu. Jadi dia kena selalu doa kan pada Tuhan kan, supaya Tuhan tu dengan kemurahan dan kekayaan Tuhan tu dia dapat bagi dan dapat bantu usahawan ni. Jadi kena terus berdoa dan berusaha lah. Tak nak doa duduk diam kat rumah, tak boleh kan. Kena usaha yang maksimal lah. Tapi sebelum tu kena pasang impian tu. Kalau tak ada impian susah. Betul, saya setuju. Kalau nak berniaga, ni tambah sikit lah. Kalau nak berniaga, cash pagi makan pagi, cash petang makan petang ni, baik kerja dengan orang lah pun boleh senang juga kan. Dan kita nak berniaga ni banyak peluang-peluang lagi dapat menyenangkan kita dan anak cucu, insyaAllah. Doktor, kalau saya boleh simpulkan, apa yang kita bincangkan doktor, sebenarnya kita semua tahu. Rakan-rakan usahawan kita tahu sebenarnya. Kan? Mereka semuanya memang dah ada dalam badan, dah ada dalam kepada seorang usahawan lah. Patut dia dah tahu dah apa teknik, apa kekuatan, apa kelemahan, apa cara-cara dia tahu. Cuma sekarang ni dia perlu tahu untuk mana nak meletakkan, macam jigsaw puzzle, dia nak letakkan di mana dan sebagainya. Waktu sesuai kan. The right time, the right moment and the right action. Macam doktor cakap tadi, ilmu of course lah. Janganlah duduk sahaja, kena tengok. Ini adalah masa yang sesuai. Kalau MCO ni adalah kita timba ilmu. Kita ada banyak platform doktor di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi pun sama, di bawah MIDAC ni. Kita ada InScan. InScan memang sentiasa ada. Sentiasa secara berterusan latihan-latihan yang diberikan. Dan kedua nanti dalam bulan-bulan insya-Allah kita akan ada satu platform baru, MyAssist nama dia doktor. MyAssist dia platform ni untuk kita dapatkan khidmat nasihat secara online, secara virtual. Macam kita ni secara virtual. So nantikan saja rakan-rakan usahawan pelancaran platform MyAssist ni, MyAssist, MyAssist, dan kita akan tengok macam-macam dalam tu. Ada beberapa modul-modul yang ada. Modul untuk business matching, modul untuk dapatkan khidmat nasihat, modul untuk import pameran dan sebagainya. Nantikan sahaja pelancarannya dan kita akan terus moving forward pada situ. Itu ilmu doktor ilmu. Saya rasa ilmu sangat penting. Itu inisiatif SMA Corp Ya. Itu di bawah ni lah, kira di bawah MIDAC daripada kementerian dan kami sebagai agensi pelaksana lah, dan juga dibantu oleh agensi-agensi dan kementerian yang lain. Of course macam Tekun, InScan, PMB dan sebagainya. Dan of course kita kena kreatif doktor kita kena kreatif, kita kena ada tekad.
dia macam ni lah, macam doktor cakap tadi, kita letakkan satu impian tu biar setinggi langit, kalau jatuh pun jatuh ke awan. Betul. Kalau letaknya pun dekat atas para, jatuh ke tanah habis. Jadi impian tu kena tinggi. Kan, itu saya punya analogi lah. Analogi bagus saya tu. untuk meletakkan tu. Itu Suharto punya analogi tu. Okey doktor, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah kita dalam minit terakhir ni, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Zulkarnain Kedah kerana telah bersama-sama berkongsi. Saya macam kita cakap tadi, tuan-tuan dan puan, ini adalah satu benda yang semua orang tahu, rakan usahawan tahu, tapi cuma kita kena bagaimana kita nak letak benda lah in place. Bagaimana kita letak tempat yang betul, masa yang betul, keadaan yang betul, teknik yang betul untuk kita move forward. Kalau kita nak terus bermuran durja dalam keadaan MCO ni, kita boleh terus bermuran durja, tapi adakah itu yang kita nak? Saya tak rasa itu adalah satu benda yang kita teruskan. Kita tak nak teruskan. Kita ada keluarga, kita nak sara, kita ada pekerja yang kita nak beri gaji, dan juga kita ada keluarga kepada pekerja-pekerja kita. Jadi tanggungjawab kita sebagai usahawan sangat-sangat besar. Jadi kami sebagai agensi SME Corp Malaysia, apa yang kami boleh buat adalah kami boleh bantu dan kami enhance. Kami sediakan platform, tapi yang menggerakkan segala usaha ni adalah tuan-tuan perempuan, adalah usahawan-usahawan sendiri. Bukan daripada kami hanya memberikan jalan sahaja. Sama juga macam Dr. Zul, kita hanya boleh bagi jalan, Dr. Zul. Betul lah. Kita boleh bagi jalan, kita boleh buat idea, dan juga macam Dr. Zul, of course Dr. Zul sendiri dah terlibat dalam bidang perniagaan. Major pun dalam bidang perniagaan. Jadi doktor tahu. Jadi untuk sebagai kata akhir, saya nak petik sikit daripada ada satu daripada Facebook. Dia ni cerita pasal pantang 3.0. Kita di dalam pantang, doktor. Kan macam sekarang ni, pantang anak pertama dengan anak ketiga lain. Anak pertama dulu kita very tedious, tapi anak ketiga ni, pantang ni dia tetap ada, tapi kita kena tu. Dan kata dia, selamat berpantang semua, sebulan 2 tidak lama. Semoga kembali sedia kala, bebas fizikal, tenang minda. Jangan culas, kita lakukan ini dengan ikhlas, tipu diri, cari naas, baik sembuh saja dengan racun lipas. Berdoa dan berdoa terus, harapan usah putus, satu persatu kita kembali urus, cekalkan hati, katakan tidak pada yang masih sombong dan rakus. Peluang kedua tak datang melayang, bukti Tuhan masih terlalu sayang. Tak rindukah kita pada waktu-waktu senang, sampai bila kita nak silap berulang-ulang. Terus cekal, usah lemah, bukan masanya untuk kita pasrah, selagi jasad belum ke tanah, semangat kita jangan sekali rebah. InsyaAllah. Okay. Alhamdulillah, saya itu saja. Kita akan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Zul kerana telah bersama-sama. Terima kasih untuk Dr. Zul dan juga sebenarnya Unimai dan kami daripada SME Corp Malaysia, daripada tim produksi sesi soal usahawan. Mengucapkan juga terima kasih kepada semua rakan-rakan usahawan. Teruskan usaha, jangan lemah ya. Jangan rebah, selagi kita masih ada, selagi kita ada kekuatan, kita jangan lemah, kita jangan sesekali rebah. Jadi itu saja. Alhamdulillah, saya akan tamatkan sesi soal usahawan 2 Jun pada hari ini dengan lafaz kalimah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.